Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya Jessica Diong dari SK Litron. Saya akan membacakan kajian yang bertajuk Pensel Broda meningkatkan kemahiran menyambung garis lurus dalam kalangan murid berkeperluan khas. Kajian saya ini fokus dia kepada mata pelajaran murid pendidikan khas bagi Kolokvium Pendidikan 2020. Pengenalan kepada kajian saya adalah, menurut dasar pendidikan khas di Malaysia, murid-murid berkeperluan khas merujuk kepada murid-murid yang mengalami kecacatan pendengaran, penglihatan dan masalah pembelajaran menurut Khaliza dan Joy 2009. Fokus kajian saya bagi murid masalah pembelajaran. Kita tengok dalam masalah pembelajaran ni dia ada pelbagai subjek. Yang saya pilih adalah subjek kemahiran manipulatif. Fokus dia kepada kemahiran tiga teknik, iaitu motor kasar, motor halus dan pengamatan. Yang saya pilih ini dia tak lari daripada kurikulum standard sekolah rendah kemahiran manipulatif, iaitu tajuk penglihatan. Standard kandungan dia adalah koordinasi motor mata dan tangan, dan standard pembelajaran dia adalah mengkoordinasikan motor mata tangan dengan menyambung garis lurus. Kita tengok konteksnya. Pengkaji saya sendiri seorang guru yang berkhidmat di sekolah rendah, mengajar dalam bidang pendidikan khas SK. Tempat kajian saya adalah sekolah saya berkhidmat sekarang di daerah Miri, dan murid yang saya pilih adalah murid bermasalah pembelajaran tahun 1. Ciri-ciri murid yang dalam kalangan murid yang saya pilih itu adalah mengalami masalah slow learner, Down syndrome, cerebral palsy, autism dan masalah ketuturan. Fokus murid saya seorang adalah autism. Ini refleksi pengajaran dan pembelajaran lalu. Amalan guru di dalam kelas yang biasa saya guna adalah tunjuk cara, teknik scaffolding, bimbingan dan pengulangan. Ini adalah cara yang kita guna untuk membimbing budak murid-murid pendidikan khas. Menurut Santro, dalam Khaliza dan Joy menyatakan, apabila individu bimbingan yang diberi dikurangkan sehingga pelajar boleh menguasai kemahiran tersebut. Perkara ini biasa saya pakai dalam kelas bila saya mengajar kemahiran manipulatif. Kerana murid pendidikan khas ni dia perlukan bimbingan penuh dulu, ataupun tunjuk cara. Kita tunjuk cara buat, kita bimbing budak buat, dan kita ulang balik benda yang sama. Kita bagi budak buat sendiri, dia ulang benda yang sama tanpa bimbingan lah. Itu cara yang saya guna dalam kelas lah. Teori pembelajaran Social Left by Godsey, scaffolding bermaksud memberikan sejumlah besar bantuan pada tahap awal pembelajaran dan kemudian mengurangi bantuan tersebut untuk memberikan kesempatan kepada kanak-kanak mengerjakan sendiri. Ini teori sosial di mana kita bimbing sepenuhnya terlebih dahulu, lepas tu bagi dia buat sendiri, bagi dia terokai cara macam mana dia nak menguasai satu-satu kemahiran tu. Kita bagi budak tu kebebasan untuk meneroka sendiri macam mana cara dia nak menyelesaikan satu-satu masalah ataupun satu-satu kemahiran tu, macam mana cara dia nak menguasai. Sebab semua murid ni dia berbeza tahap penguasaan dia, dan cara yang dia guna untuk kuasai satu kemahiran itu pun berbeza. Kita tak boleh tetapkan satu kemahiran ni semua murid kena ikut satu persatu. Dia tak boleh macam itu. Kita kena bagi kebebasan. Sama sekali budak murid-murid pendidikan khas ni dia perlukan kebebasan sebab setiap tahap mereka, setiap masalah mereka adalah berbeza. Jadi itulah fokus kajian saya. Saya tak pilih ramai murid, saya pilih seorang murid, fokus kepada dia seorang, selesaikan masalah dia seorang. Pada akhir pengajaran, guru mendapati bahawa murid masih lagi tidak dapat menguasai kemahiran koordinasi mata dan tangan dalam menyambung garis lurus menggunakan pembaris dengan betul. Ini masalah yang saya tengoklah dalam kalangan murid saya, iaitu fokus dia adalah fokus kemahiran yang paling kecil, iaitu menyambung garis lurus. Memang paling kecil, nampak remeh, tapi sebenarnya dia adalah asas untuk kemahiran yang lebih tinggi, iaitu kemahiran menggunting, kemahiran menghasilkan craft mereka. Itu adalah dia punya kemahiran tinggi. Ini menggaris ni, garis lurus ni, menyambung garis ni, ini asas kemahiran dia. Kalau asas dia tak kukuh, nanti murid memang akan boleh menguasai macam mana cara menggunting dengan betul, sebab dia perlukan koordinasi tangan kanan dengan tangan kiri.
Fokus kajian saya adalah meningkatkan kemahiran koordinasi mata dan tangan dalam menyambung garis lurus menggunakan pensel beroda. Ini fokus kajian saya lah. Kita tengok dia punya huraian fokus kajian, kebolehtakdiran. Kemudian alat ini ditadbir digunakan dalam kelas proses sesi pengajaran berlangsung. Kumpulan data juga dijalankan di dalam kelas. Maksudnya tak perlu cari satu masa baru jalankan intervensi ini. Kita perlukan yang itulah, kita boleh masa mengajar manipulatif, pendidikan seni visual, kita boleh gunakan alat ini untuk menyelesaikan masalah murid tadi itu membuat garis lurus. Masalah dia tak boleh buat garis lurus guna pembaris. Jadi kita gunakan alat pensel beroda. Kepentingan dia berfungsi idea dan maklumat baru bagi meningkatkan kualiti pelajaran. Ini yang saya jawab tadi itu. Kepentingan kajian tadi dia boleh bagi orang idea baru. Murid tak boleh pegang pembaris, atau tak boleh nak paksa. Terutama sekali murid pendidikan kelas. Cuma tak boleh dipaksa. Jadi kita cuba cari alat macam mana boleh hasilkan garis lurus tanpa guna pembaris. Kolaborasi ini memudahkan cara mengajar dan menyambung garis lurus. Kolaborasi ini saya boleh kongsi dengan rakan-rakan sekerja, orang yang di sekeliling yang ada masalah yang sama untuk mengajar murid menghasilkan garis lurus. Objektif dan soalan kajian saya. Objektif kajian saya membantu meningkatkan kemahiran koordinasi mata dan tangan murid dalam menyambung garis lurus menggunakan alat pensel beroda. Soalan kajian saya persoalkan balik, adakah alat pensel beroda ini boleh mengatasi masalah murid menghasilkan garis lurus itu? Dia adalah, adakah penggunaan alat pensel beroda dapat meningkatkan kemahiran koordinasi mata dan tangan murid dalam membuat garis lurus dengan betul? Di akhir kajian saya nanti kita akan jawab, kita akan tengok sama ada dia boleh bantu murid menghasilkan garis lurus atau tidak boleh. Dia ada dua hasil lah, sama ada berjaya ataupun tidak alat yang saya cipta ini untuk menghasilkan garis lurus. Peserta kajian saya adalah seorang murid bermasalah pembelajaran iaitu autism, berumur 8 tahun, murid lelaki dan berbangsa Melayu. Murid ni ciri-ciri dia di dalam kelas adalah seorang yang mudah hilang tumpuan dan penguasaan botol halus dia lemah. Maksudnya dia tak boleh mengutip, tak boleh cucuk manik, tak boleh nak buat kertas dengan betul, tak boleh nak tambah kertas ikut bentuk yang betul, tak boleh nak sambung kertas macam kita buat craft biasa tu, dia murid ni memang tak boleh. Daya ingatan murid pun lemah. Akhir dia memang bila kita tengok kenapa dia tak boleh kuasai kemahiran motor halus tu, penguasaan dia adalah asas dia lemah, asas kemahiran koordinasi motor tangan dia, kiri dengan kanan dia memang lemah. Itu masalah dia sehingga dia pun memang tak boleh pakai pembaris untuk membuat garis lurus. Itu peserta kajian yang kita tengoklah. Pengumpulan data awal saya gunakan dua kaedah, iaitu kaedah pemerhatian dan analisis dokumen. Kedua-dua ni saya gunakan instrumen senarai semak untuk merekodkan data. Dijalankan semasa PDPC berlangsung. Kita tengok dapatan pemerhatian saya dulu. Ini gambar boleh pakai pembaris. Gambar yang pertama yang ini adalah gambar murid ni, cara dia pegang pensel dengan pembaris dia pun kita dah tengok adalah tidak betul lah. Tangan dia letak di atas, pensel dia di bawah. Bila kita buat macam ni, garisan yang kita hasilkan memang tak akan lurus. Murid ni dia tak boleh nak fikir bahawa bila tangan dia di atas, dia garis ke bawah, dia memang akan tak lurus. Dia kena perlu selaras, gerak selaras. Lepas tu tengok gambar kedua dia, cara murid ni pegang pembaris dia. Kadang-kadang murid ni kan bila saya suruh dia buat garis lurus, dia ambil pembaris tu, dia bukan pegang dua jari macam kita pegang tu. Dia akan tekap habis, tutup habis satu pembaris tu, ni pembaris kan, dia tutup habis macam ni. Lepas tu pensel dia pegang macam ni. Cara dia pegang tu ada kurang betul sikit lah. Ini yang saya tengok lah, cara dia menggaris memang tak boleh kuasai lah. Ini senarai semak saya. Berdasarkan pemerhatian awal saya di dalam kelas, murid ni saya jalankan semasa mata pelajaran kemahiran manipulatif lah. Ini adalah ikon pemerhatian saya. Murid dapat dengar arahan, memang boleh. Libatkan diri aktif, kurang. Jawab soalan memang soalan mudah boleh, soalan yang berkaitan dengan pembelajaran memang tak boleh. Dapat beri perhatian dia sekejap saja, lepas tu kita kena panggil lagi nama dia. Bermain dalam kelas, dia tak bermain dengan kawan, dia bermain sendiri saja.
Murid dapat menyiapkan kerja yang diberikan tanpa bantuan guru. Ini memang perlukan bantuan, perlu pemantauan dari semasa ke semasa. Lepas itu dia koordinasi mata dengan tangan dia, kalau aktiviti mengikuti dengan garis memang ada, memang kurang. Lepas itu pegang pensel kadang betul, kadang-kadang salah lah. Ini item pemerhatian saya guna senarai semak. Kita tengok analisis dokumen iaitu lembaran kerja murid. Ini antara gambar lembaran kerja murid yang saya ambil. Kalau yang ini kan dalam aktiviti menyambung titik-titik ke atas ke bawah beralun semua tu. Macam ni murid ni memang kurang. Dia bukan menyambung titik, dia adalah berwarna, dia buat macam ni. Dia sambung tu, bukan dia sambung satu-satu macam kita sambung macam tu. Ini dia hasil garis lurus yang murid ni hasilkan menggunakan pembaris, tapi tidak lurus sebab dia memang tak tahu macam mana cara nak guna pembaris tu. Sekejap saja kita bagi tahu, dia ingat boleh buat. Lepas tu bila kita suruh dia buat sendiri, tidak tu takkan ingat. Itu masalah murid ni lah. Hasil dia adalah dari hasil lembaran kerja dengan pemerhatian tadi itu, saya dapati murid ini tidak dapat menyambung garis lurus menggunakan pembaris. Masalahnya sekarang ni, murid itu tak boleh pakai pembaris sambung garis lurus. Dia tak boleh nak ingat. Kalau letak pembaris ini, pegang sini, bukan tutup habis, dan garis. Murid ini tak boleh nak ingat macam tu. Kadang dia akan lupa. Dia akan tetap macam tu, pensel dia letak tempat lain, jauh daripada pembaris lah. Ini intervensi yang saya buat untuk mengatasi masalah murid menghasilkan garis lurus tadi itu. Pelaksanaan tindakan saya guna pensel beroda. Kalau tadi kita tradisional, kita buat garis lurus guna pembaris dan pensel. Ini kajian saya guna satu alat saja, iaitu pensel beroda. Kita tengok dia punya physical, bahagian alat yang pensel beroda ni adalah, pertama dia perlu ada pensel. Lepas tu sini adalah kedudukan letakkan 3 jari kita macam kita pegang pensel seperti biasa, dan dia ada roda. Ini dia punya alat, dan teknik pakai dia adalah letak 3 jari. Kita jangan gerakkan pergelangan jari kita ni, pergelangan tangan kita. Yang kita gerakkan semasa memegang alat ni untuk hasilkan garis lurus adalah pergelangan siku kita. Itu yang penting lah, pergelangan siku kita dia memang kena bergerak macam ni. Kalau kita gerakkan pergelangan tangan, dia tak akan menjadi, dia akan jadi curve, jadi bentuk bulat sikit. Dia akan bengkok sikit lah macam tu dia akan. Sebab itu dia perlukan siku, bahagian siku kita lah. Seterusnya ini pelaksanaan tindakan saya, langkah-langkah dia. Yang pertama saya gunakan teknik ansur maju, iaitu daripada yang mudah kepada yang susah. Ada 3 aktiviti saya bahagikan. Aktiviti yang pertama adalah lurus bebas. Ini kita bagi pensel beroda dengan kertas, bagi murid kuasai teknik dia. Garis lurus yang bergerak adalah bahagian situ. Itu yang murid ini pakailah gambar aktiviti dia. Ini gambar aktiviti dia. Kita bagi kertas kosong dengan alat pensel beroda saja. Suruh dia buat banyak kali. Tapi dia bukan boleh buat panjang lah, dia hanya tak panjang sangat garisan yang kita boleh buat tu. Cukup-cukup untuk kita gariskan dalam aktiviti padanan A dengan padanan B. Ini adalah aktiviti dia lah, lurus bebas. Aktiviti kedua kita adalah lurus separa terkawal. Ini guna kertas putih, alat pensel beroda, dan dalam kertas putih itu ada lingkungan segi 4. Lingkungan segi 4 yang murid guna untuk garis lurus. Maksudnya dalam lingkungan segi 4 itu saja dia boleh buat garis lurus. Kita ajar murid untuk buat garisan itu secara terkawal. Terkawal dia dalam bentuk segi 4 tu tak boleh lebih daripada garisan tu lah. Ini kita punya gambar aktiviti dia, aktiviti 2 kita. Ini lurus separa terkawal. Kalau tengok dia memang ada dua bentuk segi 4, murid gariskan kiri ke kanan sampailah habis berulang-ulang kali. Aktiviti ketiga kita adalah lurus terkawal. Ini yang terakhir adalah sebab dalam aktiviti padanan kita bagi murid kerja di dalam kelas adalah padanan A ke padanan B. Kita guna titik. Ini murid kena sambungkan titik berwarna hitam bukan titik berwarna merah.
supaya dia tahu hitam ke merah, kiri ke kanan. Oke, dia punya tadi macam itu, kiri ke kanan. Oke. Tapi dia ada nilai, ada arah dia, sama ada dia sedikit, sedikit, atau dia mendatar macam ni. Oke, itu jenis titik yang kita gunalah, sebab dalam fokus dia adalah membuat garis lurus sejak untuk selesaikan masalah murid tak boleh pakai baris. Oke, ini gambar aktiviti murid kita. Oke, macam saya sebut tadi itu titik dia adalah titik merah dengan hitam, kiri kanan, kiri kanan. Oke, ini dia lurus secara terkawal lah. Cara murid pegang dia mestilah betul, pegang alat tu. Yang dia gerakkan adalah bahagian siku dia tadi. Seterusnya, dapatan kajian saya gunakan 3 kaedah: pemerhatian, analisis dokumen, dan analisis tugasan. Instrumen saya gunakan untuk ketiga-tiga kaedah ini adalah instrumen senarai semak. Bagi aktiviti pertama, murid berjaya membuat garisan lurus secara bebas menggunakan pensel beroda. Kita tengok dia punya senarai semak. Ini senarai semak untuk aktiviti 1. Item dia kita tengok di sini. Dia dapat pegang pensel beroda dengan betul? Ya. Dia dapat menahan kertas guna tangan kiri. Ini dia tidak dapat. Kadang dia tidak dapat, kadang dia tidak ingat, kadang dia perlu bantuan. Menolak pensel beroda untuk mula membuat garis lurus. Maksudnya dia boleh gerakkanlah pensel beroda tu. Maksudnya dia buat garis lurus secara bebas, kiri, kanan, atas, bawah dia boleh buatlah garis lurus kiri kanan. Ini memang boleh untuk aktiviti 1. Untuk aktiviti ketiga kita guna analisis dokumen, iaitu lembaran kerja murid. Menyambung titik berwarna merah dan berwarna hitam menjadi garis lurus menggunakan pensel beroda. Ini yang aktiviti ketiga kita tadi, ansur maju kita yang ketiga. Kita tengok dia punya senarai semak. Senarai semak dia item, dia fokus dapat faham arahan tadi itu, sambungkan garis lurus dari titik berwarna hitam ke berwarna merah. Itu tanpa bimbingan dia boleh kuasai. Sedangkan garis lurus secara terkawal tidak melebihi lingkungan segi 4. Maksudnya tidak lebih lah daripada yang titik yang kita bagi tadi itu tak keluar. Dia dapat hasilkan garis lurus tidak melebihi titik. Dia boleh. Dia dapat hasilkan nyambung titik garis lurus yang sempurna, titik warna hitam ke titik warna merah. Dia dapat sambung lah. Ini item senarai semak kita untuk analisis dokumen. Dan untuk analisis tugasan, peserta kajian dapat menyelesaikan tugasan membuat garis lurus secara separat kawal dalam lingkungan segi 4. Ini yang untuk aktiviti 2 kita tadi itu, kita tengok item senarai semak dia. Dalam item senarai semak kita, dia dapat pegang pensel beroda, dapat tahan kertas guna tangan kiri, dia dapat membawa pensel beroda dengan baik, dia buat garis lurus kiri kanan, bukan dari kanan ke kiri. Dia dapat menghasilkan garis lurus separat kawal tidak melebihi lingkungan segi 4. Maksudnya ada lingkungan segi 4 warna merah tadi yang kita bagi itu, dia tak buat lebih daripada yang itu lah. Maksudnya bolehlah terkuasai. Seterusnya adalah refleksi pengajaran dan pembelajaran. Ini selepas saya jalankan kajian ini tadi, ini apa yang saya dapat tengoklah hasil intervensi saya tadi itu, saya buat refleksi lah dalam PDPT saya. Positifnya, apa yang baiknya adalah alat pensel beroda ini dapat meningkatkan kemampuan membuat garis lurus dalam kalangan murid berkeperluan. Maksudnya murid ini tak perlu gunakan pembaris lagi untuk hasilkan garis lurus. Yang kedua, penggunaan alat pensel beroda telah memudahkan peserta kajian membina garis lurus tanpa menggunakan pembaris. Macam saya tadi itu, murid ini ada masalah untuk gunakan kedua-dua tangan dia. Tangan kanan dan tangan kiri dia ada masalah nak gunakan secara serentak. Jadi kita hasilkan intervensi baru, iaitu pensel beroda. Yang ketiga, peserta kajian menyukai penggunaan pensel beroda bagi meningkatkan kemahiran menyambung garis lurus dalam kemahiran manipulatif. Ini berdasarkan pemerhatian saya. Murid tu dia suka tengok pensel tu ada roda. Kan pensel biasa hanya sebatang pensel saja. Tapi intervensi yang terbuat ni tadi, dia ada roda di ujung dia. Ada roda maksudnya boleh tu. Negatifnya adalah tahap penggunaan jarak ni agak terhad, ada jarak tertentu. Dia macam sesuatu tadi tu, dia tak boleh buat untuk panjang lah. Suatu binaan dia boleh diperuntukkan lagi untuk keselesaan pengguna. Akhir sekali, kajian ini menggunakan teori pembelajaran sosial Albert Bandura, iaitu manusia secara semula jadi belajar melalui proses peniruan atau pemerhatian, iaitu cara melihat orang lain melakukan, mendapat ganjaran daripada perilaku
pelakuan atau melihat orang menerima hukuman daripada pelakuan. Dalam Nuriyati, Bun dan Syarifah 2009. Oke, ini apa yang saya gunakan sepanjang saya lakukan kajian ini tadi, saya gunakan proses peniruan. Murid itu tengok apa yang saya buat, dia perhati, tengok apa saya buat. Oke, kalau betul tu saya bagikan dia ganjaran. Kalau salah dia kena buat balik. Macam itulah. Cadangan tindakan susulan saya adalah pensel beroda ni boleh digunakan untuk murid prasekolah mewarna searah, untuk mewarna searah kita tukarkan pensel tadi tu dengan pensel warna, jadi dia boleh warna searah. Lepas tu pensel beroda ni boleh kita pegang dengan cara yang betul, iaitu 3 jari condong 45 darjah. Boleh sebagai latihan lah, latihan murid yang berumur 3 tahun, 5 tahun yang mula nak pegang pensel. Binaan alat pensel beroda ni boleh kita tambah baik dengan meletakkan alat sokongan bagi menghasilkan garisan yang lebih kemas. Maksudnya, biar dia tak bergerak, kita tekan kuat, dia tak bergerak, kita letakkan sokongannya. Lepas tu, pensel beroda ni juga boleh digunakan dalam mata pelajaran matematik, iaitu dalam perencanaan sistem meter. Kalau perasan tadi tu jeriji roda saya, roda pensel tu ada jeriji, tapi jeriji tu tak tajam. Okay, jeriji tu jarak di antara dua jeriji itu sama dengan 0,2 cm. Jadi budak tu boleh belajar lah kira 2, 4, 6 sampailah 10, maksudnya 1 cm. Oke, ini rujukan saya. Oke, penghargaan saya bagi Penalti Kolokvium 2020, Dr. Lim Baiting, pegawai-pegawai di PPD yang memberi peluang untuk cikgu-cikgu buat kajian ini, guru besar sekolah saya, SK Lutong, guru kanan pendidikan khas saya, SK Lutong juga, iaitu Puan Kasmina, dan guru-guru pendidikan khas, Cikgu Jessica Poy, Cikgu Amoy, Cikgu Muhammad Iqbal, dan Cikgu Nur Adlina. Pembantu pengurusan murid saya, PPM, staf-staf SK Lutong dan juga keluarga saya. Ini penghargaan untuk semualah yang membantu sepanjang kajian saya dijalankan. Sekian saja daripada saya. Terima kasih.